Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini kita dapat berkumpul bersama-sama di sini untuk kuliah mingguan kita, dan sementara kita menanti tuan guru dalam 40 minit lagi insya-Allah saya akan mengisi kekosongan ini dengan sedikit tazkirah bersama insya-Allah. Sebenarnya modal pun tak ada juga ni. Last minute susah juga. Insya-Allah. Untuk orang lain. Alhamdulillah kita sekarang ni berada pada 10 hari yang terakhir daripada Ramadan, dan sebagaimana kita tahulah Ramadan ini adalah satu bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada umat Islam dengan rahmatnya, dengan maghfirahnya, dan keampunan, yang mana dengan itu kita dapat melepaskan diri kita daripada azab api neraka. Inilah peluang yang Allah Subhanahu wa taala bagikan pada kita umat Islam. Kepada orang bukan Islam tak ada nikmat ini. Inilah nikmat kita, nikmat waktu yang cukup hebat yang mana Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita. Dan kita boleh keluar daripada bulan Ramadan ini dengan fitrah yang sempurna insya-Allah. Sebab itu ada Aidil Fitri. Sebab kita sudah bersihkan diri kita sepanjang bulan Ramadan ini daripada dosa-dosa yang kita dah buat sepanjang tahun, maka kita merayakan Aidil Fitri, kita kembali kepada fitrah kita. Sempurna, tidak ada dosa. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa yang berpuasa bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan mengharapkan pahala balasan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka diampunkan baginya semua dosa-dosa yang terdahulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi alhamdulillah, Ramadan ini juga dikatakan sebagai satu bulan yang mana dikatakan bulan tarbiyah atau madrasah tarbawiyah, yang mana kita berada dalam satu bulan, kita masuk satu madrasah, satu kuliah, satu jamiah, satu universiti, yang mana dalam waktu tempoh sebulan ini kita akan mendidik diri kita, kita akan membentuk diri kita menjadi seorang manusia yang betul-betul bertakwa. Sebab itulah ayat yang kita biasa baca, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu semoga kita menjadi orang yang bertakwa. Kerana sebulan kita masuk universiti yang dikatakan kuliah tarbiyah ini, selama sebulan ini kita akan mendapat ijazah selepas itu, iaitu ijazah ketakwaan, menjadi seorang manusia yang betul-betul bertakwa kepada Allah. Dan sebagaimana kuliah ni, peperiksaan dia tu dekat akhir. Dia ada juga peperiksaan awal tahun, tengah tahun, tapi sebenarnya peperiksaan yang besarnya ialah peperiksaan akhir tahun, yang betul-betul menentukan sama ada seseorang itu berjaya atau tidak. Markah yang terbanyak mungkin 70%, 80% dari peperiksaan, daripada yang menentukan kejayaan seseorang itu memasuki kuliah atau madrasah itu ialah pada peperiksaan akhir tahun. Sebab itulah fadilat dan kelebihan di akhir Ramadan ini lebih daripada di awalnya. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu malam
di akhir bulan Ramadan ini yang bernama Lailatul Qadar itu untuk test kita. Kalau kita boleh lulus di sini dan mendapat Lailatul Qadar, maka kita luluslah Ramadan kita sebulan ini. Kalau kita tak dapat Lailatul Qadar, bagi saya kita fail. Seorang yang tidak lulus pada peperiksaan akhirnya, iaitu mendapat Lailatul Qadar, maka dia gagal dalam bulan Ramadan ini. Walaupun dia berjaya dah awal tahun, dia berjaya dah. Penuh surah-surah masjid-masjid kita awal tahun, awal bulan. Awal bulan Ramadan itu penuh. Dekat-dekat akhir 3 soh. Terawihnya. Fail lah tu. Itu tanda failure, tanda gagal. Tanda kejayaan ialah semakin lama. Dulu dah penuh dah. Zat ni kena duduk luar pula. Hok japai, hok tengok semua pakat berduyung-duyung pergi semaya terawih. Ini secara umum. Kita bukan nak cara-cara umum. Kita nak cara peribadi. Secara diri kita. Tak secara orang lain dah. Kerana peperiksaan ini peperiksaan peribadi. Peperiksaan boleh puasa ni peperiksaan peribadi. Seorang-seorang. Mu aku. Tak ada orang tahu. Allah saja yang tahu. Jadi yang lulus atau gagal dalam peperiksaan bulan Ramadan ini ialah pribadi. Kita sendiri yang menilainya. Kita sendiri yang boleh menilai sama ada kita berjaya atau tidak dalam peperiksaan bulan Ramadan ini. Dan kalau kita boleh Lailatul Qadar, barulah kita boleh kata kita telah berjaya lulus dalam dalam masuk kuliah sebulan ini. Dia katakan kuliah tarbawiyah Ramadaniyah ini. Gapo dia nak bagi gelar ikutlah gapo dia. Tapi kalau kita umpamakan sebagai peperiksaan atau pelajaran yang kita duk pelajari itu. Baik. Saya sebenarnya nak kecek lidah saya lah. Orang lain mungkin kecek habis nama kita. Tak apa. Saya nak tumpukan insya-Allah dalam masa setengah jam ni. Sebab kecek banyak pun tak ada modal sebenarnya. Setengah jam cukup lah. Tentang fadilat puasa itu sendiri dalam perspektif perubatan. Mungkin bab orang lain tu orang lain kecek lah. Panjang. Dalam bab perubatan. Kerana mungkin hak ni mungkin adalah kelebihan kita sikit. Tu. Okey. Kalau kita lihat kita unsur manusia ni, saya suka umpamakan manusia kita, diri kita ni. Dalam tubuh kita ni, kita boleh tengok diri kita ni, kalau kita rasa tengok keluar ni, tengok fizikal kita. Hok fizikal kita. Lepas tu bila kita nak kecek, kita nak bagi idea tu, kita guna otak kita. Kita ada mental kita. Yang kedua, otak kita. Akal. Ini yang membezakan di antara manusia dengan binatang ni, ada akal. Dua. Lepas tu ada soal lagi unsur yang dikatakan unsur rohani. Roh. Tiga unsur ini ada di dalam manusia sekali. Kalau dia sihat ni, sihat semua. Dia tak boleh kata sihat seseorang itu apabila dia sihat tubuh saja, tak boleh. Atau dia sihat akal saja, tak boleh. Atau dia sihat roh saja, tak cukup. Ketiga-tiga unsur ini yang membuat seorang manusia yang sempurna tadi mesti sihat, mesti segar. Dan apabila kita bercakap tentang perubatan, selalunya kita bercakap dengan satu unsur, iaitu fizikal. Tubuh badan kita. Huk fizikal ni. Tangan, kaki, otak kita, jantung kita ke, perut kita ke, kulit kita ke, mata kita, telinga kita, ini huk fizikal. Kalau di hospital kat, selalunya doktor tu tubuh situ. Beza sikit dengan doktor Islam ni, huk ada asas-asas Islam, huk keluar daripada sekolah-sekolah tahfiz kita ni, insya-Allah mereka bukan hanya memandang kepada fizikal ini saja. Sebagaimana orang-orang lain lah. Kita orang yang berasaskan Islam, berasaskan orang Islam betul-betul dan doktor Muslim betul-betul, dia mesti memikirkan tiga unsur ini. Akal pun mesti warah, mesti cerdik, mesti rasional. Orang kata rasional. Otak yang boleh memikir secara waras, secara rasional. Kalau dia tak warah, maka dia jadi bodoh, safi misalnya.
Dia jadi apa ni